Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hai murid-murid. Okey, hari ni kita akan sambung. Okey. Tajuk terakhir dalam subjek pecahan dan perpuluhan iaitu masalah harian. Okey, masalah harian ni memang itulah kita belajar matematik. Sebab kita nak selesaikan masalah setiap hari kita ada masalah. Okey, masalah berkaitan dengan matematik lah. Okey, jadi kita akan rujuk muka surat 99 dan 100 Okey. Okey, untuk ni kita baca dulu, selesaikan. Okey, tak apa. Okey, aktiviti 1, selesaikan masalah berikut. Okey, kita kena baca baca dan kemudian kita keluarkan apa yang penting. Okey, di sini ramu lipat sekeping kertas seperti gambar. Okey, penting tak ayat ni? Dia cuma beritahu je kat gambar ni. Ni kertas dia, nampak? Ni kertas. Okey. Dia lipat. Okey, setiap bahagian sama besar. Okey, semua bahagian. Nampak dia lipat ni ada berapa bahagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Ada 8 bahagian. Ni penting ni. 8 bahagian. 8 bahagian. Okey, sama besar. Okey, dia warnakan 3 bahagian. 8 bahagian ni dia warna 3. Okey, seperti gambar ni lah. 1, 2, 3. Jadi, apakah pecahan bahagian berwarna? Okey, pecahan bahagian berwarna, kita tengok bahagian berwarna. Ada berapa? 3. Okey. Sekejap. Tadi kita tulis kat sini lah. 3 warna. Okey, 3 tu warna Jadi dia tanya pecahan bahagian berwarna. Yang berwarna ni 3. Okey, per 8. Ni lah. Okey, untuk soalan cikgu sendiri nak tanya murid-murid. Okey, kalau yang berwarna 3/8. Kalau tidak berwarna, berapa pecahan dia? Okey, tidak berwarna. Okey, tipsnya senang je. 8 ni jumlah yang semua bahagian. Jadi yang ni ialah berwarna. Jadi 8 tolak 3, 5. Jadi tak berwarna 5/8. Tengok betul tak? 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Tu 5/8. Itu tambahan je lah untuk pengetahuan kita. Sebab untuk pecahan ni kalau penuh 8/8. Bayangkan semua ni dia warnakan 8/8 dia warnakan. Jadi kita ada satu kertas yang berwarna. Tapi disebabkan dia warna sebahagian, bukan satu lah yang berwarna kertas ni semua. Sebahagian je. Jadi kita kira sebagai kita bahagian petak-petak dia ni sama besar, jadi 3/8. Itulah pecahan. Okey, faham Okey, jadi itu untuk soalan pertama. Okey, soalan kedua. Izati. Okey lagi sekali kita kena baca dulu Baca satu-satu. Okey, baca satu ayat. Okey, Izati dan Sim masing-masing potong satu pai apple seperti gambar. Penting tak ayat ni agak-agak? Ini cuma makluman saja ni. Izati ni Sim. Ni dia punya pai apple. Pai apple ni makanan orang negara Eropah kan. Jadi Izati makan 2. Ni Izati. I je lah Ni Sim. Izati makan 2 daripada 6. Okey, 6 bahagian sama besar. Jadi 6 ni apa dia? Semua ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia dah bahagikan ada 6 bahagian sama besar. Izati ni makan 2 je. Dia makan 2. Dia makan ni 1, 2. Okey, Sim makan 1 daripada 6 bahagian yang sama besar. Yang ni pun 6 bahagian, tapi Sim makan 1 je. Okey, 1. Nampak? Okey, ini dia cerita je. Tapi dalam cerita ni kita dapat maklumat lah. Macam ni lah. Okey. Jadi tengok soalan pertama. Nyatakan pecahan. Okey, pecahan tu macam yang atas tadi ni. Ni pecahan. Ni lah pecahan. Okey.
Nyatakan pecahan bahagian yang dimakan. Yang dimakan oleh Izzati dan Sim. Okey, Izzati yang ni lah. Dia makan berapa tadi? Dia makan berapa? 2. Per semua 6 lah. Okay, kalau Sim pula dia makan 1 per semua bahagian 6. Okey, boleh faham? Senang kan? Itu je lah. Okey. Okey, jadi B. B ni ialah mesti daripada soalan yang pertama tadi lah. A ni. Bila ada soalan macam ni sebenarnya dia berkait. Okey, jadi apa soalan dia? Siapakah makan bahagian yang lebih besar? Dalam 2 orang ni, mana satu yang bahagian lebih besar? Okey, ingat tak Cikgu Syahja perbandingan pecahan? Jika penyebut dia sama, ni 6, ni 6, kita boleh tengok terus nombor pengangka di atas. Nombor yang besar itulah saiz yang besar. Tak percaya tengok gambar ni. Kita ada 2 bahagian yang sama besar, 2 bahagian yang betul-betul dipotong dengan saiz yang sama besar. Bila seorang ni ambil 2, sini 1, semestinya yang 2 ni lebih besar. Jadi siapa yang makan bahagian lebih besar? Izzati. Okay, untuk kes yang satu lagi, jika pecahan itu tidak sama penyebut dia, nombor yang makin banyak tu makin kecil saiz dia. Okey, kalau ni nombor dia sama kan, 66. Yang diukurnya yang atas lah, 2 ni lebih besar lah. Contoh kalau yang cikgu cakap satu lagi tu, contoh ni 2 per 6, satu lagi ni 3 per 10. 3 per 10. Okey, 2 per 6 ni walaupun nombor dia kecil, dia lebih besar. 3 per 10, dia dah jadi 10 bahagian, dia potong lagi kecil. 10 bahagian, ini 6 je, ni 10, saiz dia makin kecil. Okey. Okey, jadi untuk soalan A, B dah selesai. Okey, cuba sekarang kita tengok soalan nombor 3. Okey, Nazrin warnakan 3 daripada 10 bahagian. Okey, penting tak ayat ni? Penting. Dia cerita Nazrin ni tak kisah ni orang lah. Okey, dia warnakan. Okey, kita dah faham dah. Okey, apa yang dia warnakan? 3 daripada 10 bahagian. Okey, tengok gambar ni. 1, 2, 3. Maknanya ada 10 bahagian semua ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi dia warnakan 3. Okey, tulis pecahan bahagian yang belum diwarnakan. Okey, 3 ni tadi yang diwarnakan. Macam Cikgu Syah kata, kalau macam ni yang tidak diwarnakan ada berapa bahagian? Tengok yang tak warnakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ataupun semua bahagian ni kita tolakkan dengan bahagian yang warna. Kita dapatlah baki dia. Okey, jadi 10 tolak 3, jawapannya 7. Okey. Jadi kalau masalah pecahan ataupun perpuluhan ni, murid-murid boleh lukis sebenarnya. Murid lukis macam ni pun dah dapat markah dah. Jawapan betul. Okey, jadi nyatakan jawapan dalam perpuluhan. Okey, jadi cara dia senang je. 3 per 10. 3 daripada 10 ni yang berwarna. Okey, ni yang berwarna. Okay, jadi yang belum berwarna, yang tak berwarna, jadi 10 tolak 3, 7 per 10 juga. Sebab ni tak boleh berubah, bawah ni tak boleh berubah. Ini belum warna. Okay, ini belum warna. Tapi jawapan dia nak dalam perpuluhan. Okey, cuba ingat pelajaran sebelum ni macam mana nak tukar pecahan per 10 dalam perpuluhan. Semua pecahan ni kalau bukan penuh, maknanya contoh 10 per 10, dia bukan memberi nilai 1. 10 per 10 tu maknanya 1. Satu gambar, satu objek bentuk besar ni semua diwarnakan, nilainya 1 asalnya. Tapi dia pecah-pecahkan ni, diwarnakan bahagian tertentu. Itu yang jadi 3 per 10. Dia nak beritahu lagi lebih detail lah. Okay, jadi kalau macam ni 7 per 10, automatik murid-murid kena tulis sifar perpuluhan depan dia. Kalau macam ni per 10 ni, automatik sifar perpuluhan. Okey. Jadi berapa belakang dia? 7. Itu saja. Okey.
Dan untuk soalan yang terakhir, Haiza buat bunga reben guna 0.4 reben merah dan 8/10 reben biru. Apa yang penting kat sini? Yang ni penting ni. Gariskanlah. Dan 8/10 reben biru. Okey. Itu yang penting. Jadi dia dah lukiskan untuk kamu. Kalau tak lukiskan, kamu kena bayangkanlah, kena garis 0.4 reben merah dan 8/10 reben biru. Boleh bayangkan? Okey, cuba 8/10 ni cikgu nak kamu tukar perpuluhan, nak samakan dengan dia. Jadi kalau sama, kita senang nak buat kerja. Okey, jadi berdasarkan soalan jawapan yang ke atas tadi, kalau 7/10 0.7, kalau 8/10 memang depan ni letak 0 lah. 0 berapa? 0.8. Okey, good. Tahniah. Betul lah tu. Jadi di sini dia tanya, yang terakhir ni adalah soalan dia biasanya. Okey, reben manakah yang banyak? Ni yang penting, reben banyak. Reben mana yang banyak? Okey. Dalam gambar ni tadi, ni reben merah 0.4. Okey, reben biru 8/10. Tadi kita dah tukar siap-siap kat sini 0.8. Kan betul 0.8. Yang tadi ni 7/10 0.7. Okey. Jadi berdasarkan garis nombor ni, inilah fungsi garis nombor sebenarnya. Dia nak membuat perbandingan. Jadi 0.4 dengan 0.8, reben biru, reben merah. So yang paling banyak ialah reben merah, reben biru, reben biru. Jadi ini sahaja. Senang kan? Cara kerja yang kamu kena buat ni je lah. Okay, nanti dalam buku aktiviti tu, kamu conteng macam cikgu buat ni. Bulatkan, gariskan. Inilah cara kita nak jawab soalan matematik. Inilah markah-markah je macam ni cikgu buat ni. Cikgu gariskan, cikgu bulatkan. Kamu ikut je. Cikgu tulis I dengan S, cikgu lorekkan sini. Kamu ikut, okey? Jadi untuk pelajaran hari ini sampai ini saja. Nanti jawab dalam Google Form. Jadi cikgu hentikan kelas setakat ni je. Okey, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.